Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada? Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dan kita semua sentiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa istiqamah dalam mendalami ilmu Al-Quran bersama kita My Quran Time, baca faham amal. Bersama kita pada hari ini iaitu sesi ulang kaji kita iaitu daripada muka surat 324 sampai 325 bersama kita Profesor Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Beliau adalah merupakan hos dan penyelidik My Hadis Time. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Sihat doktor? Sihat Safi. Alhamdulillah. Ada balik kampung dah? Dah balik kampung. Alhamdulillah. Dan bersama kita juga yang tidak asing lagi iaitu qari yang terbaik iaitu Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Safri. Sihat, Alhamdulillah Ustaz Safri sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama ilmuwan kita, tetamu kita yang senyum sokmo. Always smile lah. Dan kita doakan juga sahabat kita Ustaz Fazrul Ismail agar beliau boleh bersama kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca ayat suci Al-Quran daripada muka surat 324 nanti sampai 328, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ringkas kita, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesi ulang kaji pada hari ini insya-Allah kita akan meneroka iaitu apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia menjadi panduan dalam kehidupan kita, khususnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa persiapan kita, apa istiadat kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang rugi. Maka kita akan membaca pada muka surat 324 iaitu pada ayat 35. Agak menggeronkan Ustaz, ini adalah cerita pasal kematian. Sebab itu yang pasti, yang lain itu tak pasti lagi. Yang pasti adalah kematian. Kita minta Ustaz untuk membaca ayat 35. Tafadhal. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Safri, yang bahagia Prof Dr. Ahmad Sanusi, khususnya ayahnya dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, muslimin dan muslimat, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan ada setengah-setengah maknanya apa hari ini sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang sedang bercuti hari Minggu, tapi tetap juga bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT terus kurniakan rahmat perlindungan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Ibu, ayah-ayah, mak-mak tu tengah masak ke buat apa tu, ataupun sudah siap menghidangkan juadah, ataupun ada yang tengah makan tengah hari, tapi buka TV sama Dr. Sanusi. Ya, insya-Allah. Jadi jom sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita baca sama-sama ayat yang 35. Biasanya kita dengar ayat ini kadang-kadang bila berlaku kematian lah, dikubur ke ataupun di rumah arwah ke, dibacakan kepada kita peringatan ini. Allahu Akbar, menggerumkan. Jom kita baca sama-sama ayat yang ke-35 halaman 324. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itulah ayat yang telah dibacakan dari surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik pada ayat ini. Walaupun ayat ini sangat menggerunkan jiwa kita, tetapi ia adalah satu yang pasti yang akan dilalui oleh manusia. Namun kita ingin mendengar kupasan daripada ahli panel kita, iaitu Profesor Dr. Ahmad Sanusi, yang berkaitan dengan tentang hikmah daripada keberbagian ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, doktor. Iaitu ada ujian kebaikan dan ada ujian keburukan. Tetapi biasanya kita dengarkan setiap ujian itu kita anggap satu musibah ke keburukan. Tetapi menariknya pada ayat ini Allah sebutkan wanabluukum, kemudian sebut fitnah lagi. Ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin doktor boleh bagi pencerahan kepada kita pada hari ini. Tafadhal doktor. Baik, terima kasih Ustaz Safri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan juga sahabat saya Ustaz Tirmizi yang mengalunkan bacaan yang menggetarkan jiwa. Masya-Allah. Ayat-ayat Al-Quran ini tuan-puan sekiranya dibaca, maka dia menambah keimanan dan dia menggetarkan jiwa seorang mukmin itu tadi. Kalau kita perhatikan ayat ini, menarik soalan Ustaz Safri tadi mengenai tentang kullu nafsin dha'iqatul maut, iaitu setiap nyawa ataupun jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Menariknya di sini Allah Taala menggunakan perkataan dha'iqah. Dha'iqah ni membawa maksud zauq. Zauq ni menurut Al-Imam Ibn Ashur, dianya adalah ihsas, merasakan dengan hujung lidah. Macam rasa sikit sahaja dengan hujung lidah. Jadi seakan-akan Allah Taala nak cerita pada kita, ini baru sikit. Allah, permulaan kematian tu baru sikit, kita dah menggeletar berpeluh-peluh, sakit tahan sakit. Nanti pada hari akhirat, masya-Allah, apa yang akan berlaku adalah lebih luar biasa, sehingga kan tubuh manusia ni boleh luruh kerana azab yang Allah Taala berikan kepada kita. Ini adalah permulaan. Allah Taala bincangkan dengan kita. Allah Taala bagi tahu kepada kita bahawa maut ini adalah dha'iqah, bau sentuhan yang sedikit sahaja. Esok di hari akhirat, sekiranya kamu tidak beriman, maka azabnya adalah lebih pedih daripada itu. Kemudian daripada itu Allah Taala meneruskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Menarik juga soalan yang ditanyakan oleh Ustaz Safri tadi. Allah Taala kata kami akan uji manusia dengan kejahatan ataupun dengan keburukan, dan kebaikan wal khairi fitnatan. Fitnatan ini adalah ujian juga. Tadi Allah Taala dah kata kami akan uji manusia. Hujung ayat ni pun, di tengah-tengah ni pun Allah Taala kata kami akan uji lagi. Seakan-akan ujian ini adalah sebagai satu takkid, maknanya tekanan betul-betul memang manusia akan diuji dengan kesukaran ataupun keburukan itu dan dengan kebaikan. Yang diletakkan wal khairi fitnatan ni dekat, kebaikan ni dengan fitnah juga adalah satu perkataan yang dekat. Seakan-akan manusia sering melihat keburukan ini yang ujian kepada dia, betul tak? Maknanya dia diuji dengan susah, sakit, tak ada duit dan sebagainya, tapi dia tak perasan wal khairi fitnatan. Sebenarnya kesihatan itu juga adalah fitnah. Hari ni orang sihat, dia tak rasa benda tu sebagai satu maknanya nikmat berikan kepada dia. Dia kaya, dia tak rasa benda tu sebenarnya ujian ini lebih sukar. Ujian kesihatan akan membawa manusia lebih kufur kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Maknanya kalau kita susah, kadang-kadang kita lebih mudah teringat kepada Allah Ta'ala. Tetapi apabila kita sihat, kita tak ingat Allah Ta'ala. Ini yang Allah Ta'ala tegur, dan inilah dia hikmah kenapa Allah Ta'ala uji manusia dengan keburukan dan kebaikan. Yang pertama, saya sebutkan 3 hikmah manusia ni diuji dengan keburukan dan kebaikan. Yang pertama adalah bagi tahqiq al-ubudiyah, bagi memastikan pengabdian diri kita kepada Allah. Yang ni Allah Ta'ala ceritakan dalam suratul Hajj, yang mana Allah Ta'ala kata ada dalam kalangan manusia ni, dia kata fa in asabahu khairun itma'anna bihi, kalau dia ditimpa kebaikan, dia rasa seronok, tenang, relax, sehingga membawa dia kepada kekufuran.
Tetapi dia kata wa in asabahu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Tetapi apabila dia ditimpa dengan fitnah kesusahan, dia boleh berpaling pula jiwa dia. Ini yang kita takut. Kita selama ni ditimpa kebaikan, kita tak merasa sangat maknanya kesusahan tu sehingga kita leka. Apabila kita ditimpa kesusahan, maka baru kita tahu sebenarnya kesusahan yang berlaku pada hari ini adalah ujian juga. Ini hikmahnya memastikan manusia itu mengabdikan diri kepada Allah. Yang pertama adalah memastikan pengabdian kepada Allah. Yang kedua adalah bagi memperkukuhkan kekuatan jiwa manusia di muka bumi ini. Yang ini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i kata, mana yang lebih baik? Bersabar dengan ujian ke ataupun bersabar dengan dalam mihnah ataupun dalam ketenangan ini tadi? Lalu Al-Imam Syafi'i kata at-tamkin darajatul anbiya. Memperkukuhkan jiwa ini adalah kedudukan para nabi. Mana Allah Taala uji nabi dengan macam-macam ujian. Nabi Ayub diuji dengan sakit. Hari ini ramai orang kena COVID, sakit kaki, sakit tubuh badan. Nabi Ayub diuji belasan tahun. Dalam riwayat ada yang kata 13 tahun, dalam riwayat ada yang kata 18 tahun. Sehinggalah wa ayyuba idznada rabbahu anni masaniyad-dur. Aku ni diuji dengan sakit, tetapi menarik ayat ni, hujung tu dia kata wa anta arhamur rahimin. Uji 18 tahun manusia, Allah Taala uji dia dengan kesusahan, tapi dia kata Allah Maha Pengasih. Allahu Akbar. Kita ni kalau orang ambil duit kita, Allah, baru sehari orang ambil duit kita, kita kata kau ni kedekutlah. Kau ni kedekutlah, kita marah dia. Sedangkan Allah Taala beri kita hidup panjang lama 60 tahun, baru Allah Taala uji sikit, kita telah kufur ataupun kita mengingkari, meragukan Allah Taala itu sendiri. Yang keduanya begitu untuk memperkukuhkan jiwa manusia. Yang ketiganya juga adalah bagi menyucikan jiwa manusia. Yang ni yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Rasulullah kata ma yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Yang mana sentiasa Allah Taala tu menguji manusia dengan jiwanya, dengan anak-anak dia, dengan harta dia, sehinggalah supaya apabila dia sampai kepada Allah Taala nanti di hari akhirat, dia tidak memikul sebarang dosa. Jadi ini yang tuan-puan kita semua kena faham dalam musim COVID, pandemik ini, ujian datang melanda. Kita tak perasan kadang-kadang ujian ini adalah kebaikan untuk diri kita. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Allah Taala dalam keadaan yang baik. Dan yang terakhir saya tambah satu poin, tak apa Ustaz. Silakan Ustaz. Saya tambah satu poin lagi. Sebenarnya ujian ini adalah bagi meruntuhkan kebongkakan jiwa manusia. Sebab kadang-kadang manusia rasa hebat. Manusia rasa dirinya kuat, manusia rasa dirinya kaya, sehingga dia tak rasa bahawa ada kuasa yang lebih berkuasa daripada dirinya, iaitu Allah Ta'ala itu sendiri. Sehinggalah Allah Ta'ala ingatkan perkara ni dalam perang Hunain, yang mana para sahabat merasakan diri mereka ramai. Wa yauma hunainin iz a'jabatkum kathratukum. Dia ajab, dia rasa kagum bilangan dia ramai, tapi Allah Ta'ala kenakan musibah dekat di awal dahulu. Dia rasa tergugat. Dia bagi meruntuhkan keegoan manusia. Penting ujian ini tuan-puan, dalam 4 poin yang disebutkan tadi. Saya serahkan semula dia. Masya-Allah. 4 poin yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, pertama hendaklah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk mengukuhkan jiwa kita agar lebih bersabar sebagaimana gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Allah Ayub. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyucikan jiwa agar tidak sombong. Itu yang keempat. Tiga, agar kita tidak sombong terhadap apa yang kita miliki. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tergesa-gesa sehingga mereka jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beralih kita pada muka surat 325, iaitu pada ayat 37. Saya minta kepada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi untuk melantunkan bacaan ayat tersebut. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Safri, yang bahagia Fadil Prof Dr. Ahmad Sanusi, guru saya. Subhanallah, khususnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala sekalian, yang berada di hadapan kaca TV, juga sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook. Subhanallah, ada Puan Syuhada, Puan Nursia, Puan Sabariyah, Puan Sumayyah, orang ramai ya, subhanallah. Puan Arina dari
Finland ke tak silap, ada dari Finland selalu Ustaz, selalu bersama kita. International. Ada Puan Julaiha dari Los Angeles selalu juga bersama kita. Sahabat-sahabat kita dari Brunei Darussalam, Puan Siti, Puan Syamila dari Singapura, dan sahabat-sahabat kita Puan Salihah Mursin juga dari Brunei, juga sahabat-sahabat kita dari negara kita yang tercinta, seluruh pelosok tanah air yang bersama dengan Al-Quran kalamullah. Subhanallah, terima kasih banyak, jazakumullah khairal jazak. Kita nak baca sekarang ini ayat yang ke-37, 37, betul. Halaman yang ke-325. Ada perkataan ajal, tu ajal, tasta'jilun, tergesa-gesa. Kadang nak baca Quran pun tak boleh tergesa-gesa. Bila tergesa-gesa dia ada berlaku kesalahan, so kena hati-hati. Belajar pun macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita lambatlah asyik sifat huruf je, asyik makhraj je. Bila nak baca yang atas-atas ni, sabar sikit-sikit, slow-slow kita belajar, insya-Allah. Dan jangan pula kita putus semangat pula. Alamak, bila nak pandai ni, jangan macam tu, jangan tergesa-gesa. Pasti Allah SWT akan permudahkan kita, insya-Allah. Jom kita baca sama-sama ayat yang ke-37, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku untuk menyegerakannya. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya manusia itu diciptakan iaitu dalam keadaan tergesa-gesa atau tabiat mereka itu tergesa-gesa. Fadilatul Doktor, bagaimana kita nak manage atau mengurus sifat tergesa-gesa ini sehingga kita terselamat daripada apa yang Allah sebutkan seperti fala tasta'jilun, sehingga kamu tidak menjadi orang-orang yang tergesa-gesa. Fadhal Doktor untuk sebagai pencerahan, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Safri, Ustaz Tarmizi. Satu soalan yang baik. Allah Taala sering ingatkan kita bahawa khuliqal insanu min ajal. Manusia ni dijadikan dalam keadaan yang tergesa-gesa, yang kalau kita tengok sebenarnya bukan kita sahaja, Allah Taala pernah juga menegur beberapa nabi. Yang Allah Taala kata wama a'jalaka an qaumika ya Musa. Kenapa engkau macam tergesa-gesa sangat ni, macam nak cepat sangat ni wahai Nabi Musa. Macam tu juga Allah Taala menegur Rasulullah yang ketika mana diturunkan wahyu, Rasulullah cepat nak hafal al-Quran itu. Lalu Allah Taala kata la tuharrik bisa lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Maknanya Allah Taala akan memastikan al-Quran itu akan berada dalam jiwa Rasulullah. Lita'jala bihi itu tadi seakan-akan Rasulullah ni ketergesaan dia untuk kebaikan, untuk kebaikan kepada umat kita, sama juga dengan Nabi Musa itu tadi. Baik, apakah kaedah ataupun point ataupun nasihat yang boleh kita lakukan untuk menghadapi masalah tergesa-gesa ni? Sebelum tu kita harus juga ingat bahawa sikap tergesa-gesa ni sebenarnya implikasi dia sangat besar kadang-kadang. Kalau kita tengok sebenarnya dalam kes-kes dalam sirah sebenarnya banyak juga. Rasulullah pernah hantar seorang sahabat nama dia Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah ni dihantar kepada Bani Mustalik untuk meminta wang zakat, tetapi apabila mereka dengar yang utusan Rasulullah nak sampai ke perkampungan mereka, mereka excited. Mereka sediakan persiapan dengan pedang, dengan kuda dan sebagainya. Apabila Al-Walid sampai ke perkampungan mereka, Al-Walid tengok ada pedang, ada tombak, ini nak serang kami balik ke? Jadi Al-Walid tergesa-gesa, dia balik berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata kepada Rasulullah, mereka ni kufur kepada Allah Ta'ala. Mereka nak lawan kita balik, mereka tak nak bayar zakat. Lalu Rasulullah rasa heran. Yang ni yang bahaya ni, isti'ajal ni, maknanya tergesa-gesa ni. Yang ni yang Rasulullah kata, kalau macam tu aku hantar Khalid Al-Walid. Rasulullah menyediakan katibah, iaitu satu batalion baru, hantar katibah yang baru, hantar satu gerombolan yang baru berjumpa dengan Bani Mustalik ni tadi, dengan dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Bila Khalid Al-Walid datang, mereka kata mereka dah salah faham, kami tak sempat nak explain lagi, Al-Walid dah balik dah. Al-Walid dah balik. Jadi dia kata
Ini bahaya tergesa-gesa. Bahaya tergesa-gesa. Kalau tak boleh berlaku peperangan sehingga mengorbankan jiwa, nyawa tu tadi. Yang ni yang kita kira teknik yang pertama ataupun tips yang pertama sebelum kita melakukan sebarang keputusan. Sebelum tergesa-gesa adalah kita siasat ataupun study betul-betul dahulu. Yang ni yang sebenarnya penting kerana kita bimbang kalau kita buat satu keputusan yang tergesa-gesa. Bukan keputusan yang tergesa-gesa, kadang-kadang kata-kata yang tergesa-gesa. Kalau dalam Facebook hari ni, dalam Twitter, manusia cepat untuk memberikan reaksi tanpa dia siasat dahulu. Ini yang paling bahaya sekali. Maknanya cepat sangat, tergesa-gesa sangat untuk komen. Yang ni jabatan Itu nasihat boleh jadi fitnah. boleh jadi fitnah. Saya nasihatkan juga kepada jabatan netizen, hati-hati. Sebelum cepat sangat komen tu, jangan tergesa-gesa. Siasat dahulu. Al-Imam Syafi'i kata, ada yang aku bimbang ni kadang-kadang mereka ni mengucapkan sesuatu, dia kata aku lebih banyak menyesal atas apa yang aku ucapkan daripada apa yang aku tahan daripada kata-kata aku. Yang benar sebenarnya itu yang betul. Maknanya lebih banyak dia berhati-hati adalah lebih baik buat dirinya. Jadi saya serahkan semula kepada Ustaz Safri untuk seterusnya. Masya-Allah, alhamdulillah, itulah cara bagaimana kita nak menguruskan diri kita agar kita tidak termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fala tasta'jilun. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap perkara yang kita lakukan kita kena fikir dahulu. Artinya fikir dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan menyambung selepas ini. Kita berehat seketika. My Quran Time, baca, faham, amal. Itulah dalam setiap kehidupan kita, pasti dan pasti kita akan kembali, kita akan balik kepada pencipta kita Allah Rabbul Izzati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan saat kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti saat balik yang husnul khatimah, sebaik-baik pengakhiran. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Safri ya. Ustaz Safri nak sambung ke sikit tadi? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin doktor semua sini. Okey. Alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa ceria dan kita, walaupun ayat yang kita baca berkaitan dengan kematian, sentiasalah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beralih kepada muka surat 326. Kita akan tengok pada ayat 48. Ayat tersebut akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Okey, terima kasih kepada Ustaz Safri, Al-Fadhil Ustaz Prof Dr. Ahmad Sanusi. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ada komen sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook, Ustaz Prof Dr dan juga Ustaz Safri. Saya sangat suka ulangan My Quran Time hari Sabtu, dan hari ini memang terbaik, masya-Allah. Alhamdulillah. Norsyah Muhammad, terima kasih banyak, subhanallah. Juga Ustaz, ni ada Puan Arina dari Germany. Jadi subhanallah Ustaz, dah pergi sampai Germany? Tak sampai. Sampai nanti kita pergi insya-Allah. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, jom kita baca sama-sama ayat yang ke 48, halaman yang ke 326 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Itulah ayat 48 daripada surah Al-Anbiya yang baru saja kita perdengarkan tadi, yang bermaksud dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa dan Harun Al-Furqan, iaitu kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Menarik pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan Harun sebagai furqan, pembeza al-haq dan batil, tetapi menariknya dikhususkan juga kepada orang-orang yang bertakwa. Fadilatul Doktor, apa hikmah daripada penyebutan di akhir ayat ini tentang orang-orang yang bertakwa? Rupanya zaman Nabi Musa pun atau zaman sebelum Nabi Muhammad SAW pun perkataan takwa ini, istilah takwa ini sudah ada bersama mereka. Mungkin Doktor boleh pencerahan insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Safri, Ustaz Tirmizi. Sebelum kita huraikan mengenai tentang ayat ke-48 mengenai tentang kenapa sebutan ataupun Allah Taala menyebutkan tentang sifat orang bertakwa, saya suka ambil sedikit masa untuk ulang balik tentang isti'jal tadi, tentang ketergesaan tadi, iaitu yang pertama kita kata kaedah dia ataupun ciri-ciri dia untuk menangani tergesa-gesa ni adalah kita study dahulu tentang sesuatu supaya keputusan yang kita buat tidak tergesa-gesa, dan kita berfikir dahulu sebelum komen yang kita buat di Facebook ataupun di media sosial tidak tergesa-gesa sehingga mungkin akan memakan diri kita kembali. Yang keduanya adalah dengan kita bertenang dan menghayati. Yang ni sebenarnya khusus kepada mengenai tentang solat. Ada dalam kalangan kita yang solat secara tergesa-gesa, nak cepat, doa nak cepat dan sebagainya, sehingga perkara ni berlaku di hadapan Rasulullah. Betul Ustaz? Solat dia nak laju, tapi kalau buat perkara lain boleh tahan pula. Betul. Solat nak cepat aja kan. Solat nak cepat aja. Yang ni bila mana berlaku di hadapan Rasulullah, Sayyidina Abu Hurairah ceritakan kepada kita. Dia kata pernah satu ketika seorang lelaki masuk masjid dan dia solat secara tergesa-gesa. Lalu Rasulullah tegur dia dan Rasulullah kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun solat semula, sesungguhnya engkau tak solat pun. Yang ni adalah kita tengok bagaimana Rasulullah tegur sikap tergesa-gesa tersebut. Bahkan Rasulullah minta dia supaya betulkan, maknanya ni yang saya kata, tenangkan jiwa dan hayati apa yang kita lakukan. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kerana ketenangan jiwa dan penghayatan itu akan lebih dekat dengan Allah Ta'ala daripada kita tergesa-gesa itu tadi. Tips yang kedua. Manakala yang ketiga pula adalah kita hendaklah menyusun ataupun merancang. Kadang-kadang disebabkan kerana jadual kita tak tersusun dan tak terancang, menyebabkan kita buat satu keputusan dalam keadaan yang tergesa-gesa. Yang ini adalah perkara yang pernah ditegur oleh Rasulullah tentang Sayyidina Khabbab bin Al-Arad. Yang mana Khabbab ini dia dah tak tahan diseksa. Seksaan yang dikenakan ke atas dia sangat dahsyat, sehingga berkesan kepada belakang dia terkena bara api yang dikenakan ke atas dia. Lalu dia minta kepada Rasulullah agar diberikan ataupun doalah kepada Allah agar kita cepat menang. Lalu Rasulullah tegur. Yang ni Rasulullah kata sesungguhnya kaum terdahulu sekian. Jadi kat sini kita nampak perjalanan dakwah Rasulullah sebenarnya adalah dengan perancangan yang sangat teliti ataupun yang baik. Ada fasa-fasa yang tertentu. Ada dakwah sirriyah, ada jahriyah, ada lepas tu hijrah, ada pembinaan negara dan sebagainya. Ini semua adalah disusun dengan baik dalam wahyu itu sendiri, menunjukkan kalau kita nak memperbaiki sikap tergesa-gesa itu, kita hendaklah merancang jadual kita. Kita hendaklah menyusun jadual kita agar kita dapat mengelakkan diri kita daripada bersikap tergesa-gesa. Baik, kita kembali semula kepada ayat yang ke-48 yang mana Allah Taala menyebutkan walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin. Yang mana Allah Taala kata, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa dan Harun Al-Furqan, iaitu kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Menariknya di sini Allah Taala sebutkan bahawa sebenarnya orang-orang yang bertakwa bukan sahaja berada di zaman kita. Maknanya di zaman Nabi Musa lagi, sekiranya mereka bertakwa, maka mereka akan mendapat manfaat daripada Al-Quran ini. Cumanya yang menariknya adalah saya ingin sebutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Dr. Said Tantawi. Dr. Tantawi disebutkan di dalam tafsirnya, yang mana disebutkan perkataan ataupun wa khassal muttaqin bidzikri. Dia kata yang dikhususkan bagi orang yang bertakwa di dalam ayat ini adalah, dia kata kerana li'annahum humul ladzi intafa'u bima istamala alaihi hadzal kitab. Dia kata kerana orang-orang yang bertakwa itu sahaja yang dapat mengambil manfaat daripada Furqan yang diturunkan, iaitu Taurat, kalau hari ini adalah Al-Quran, kemudian Diya' wa Zikra, iaitu yang memberikan penerangan. Ini semua hanya akan
dimanfaatkan ataupun dapat diambil pengajaran dia adalah daripada oleh orang yang bertakwa itu sendiri. Artinya setiap kalau Al-Quran juga kita ambil dia dengan betul-betul dipelajari dan diperhatikan, dibaca elok, kita termasuk juga orang yang bertakwa. Ya, maknanya orang bertakwa ni sikapnya Allah Taala sebut juga di dalam Al-Quran. Yang lepas tu Allah Taala kata alladzina yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Allah Taala, beriman kepada hari ghaib. Ini antara ciri-ciri orang yang bertakwa, dia mengambil panduan daripada ayat Al-Quran ini. Itulah antara hikmah kenapa Allah Taala menyebutkan tentang sifat orang yang bertakwa di dalam ayat ke-48 ini, insya-Allah. Masya-Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu yang selalu kita dengar baca doa di waktu solat, apa kan, surah Al-Furqan itu. Betul. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan dengan kita memahami Al-Quran, kita mengikuti program My Quran Time, kita mudah-mudahan Allah berikan kita menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ganjaran orang bertakwa adalah syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian kita beralih pada muka surat 327. Insya-Allah kita akan baca iaitu pada ayat 69. Bacaan tersebut akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Ustaz Safri, Fadil Ustaz Prof Dr. Ahmad Sanusi, juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ramai sekali yang mendoakan Al-Fadil Ustaz Fazrul, Ustaz Faz. Ustaz Faz sihat gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami doakan Ustaz Faz, Ustaz Fazrul untuk terus dikurniakan kesembuhan dan dapat kembali bersama dengan kami semua di teratak My Quran Time, insya-Allah taala. Amin ya rab. Baik. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak menyambung bacaan kita di halaman yang ke-327 sekarang ini. Kita nak baca sama-sama ayat yang ke-69, Ustaz ya? Ya, betul. Ayat yang ke-69. Wah, menarik ayat ni, subhanallah. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salama. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itulah ayat daripada surah Al-Anbiya ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Ayat yang baru saja dibaca sebentar tadi meruntun jiwa kita. Ustaz, itu lagu apa tadi tu, Ustaz? Allah, itu antaranya Taranum Ras. Ras, masya-Allah. Macam dia sesuai ada dengan ayat macam arahan tu. Ya, okay. Sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada api. Ya. Artinya api pun diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun, doktor, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan api. Api biasanya sifat dia, karakter dia membakar. Tetapi pada waktu ini dia jadi sejuk. Bukan setakat sejuk saja, dia selamat. Dan dia boleh menyelamatkan. Dan keselamatan itu takhsis, dikhususkan pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adakah ia boleh datang pada kita, Ustaz? Tuan-tuan Ustaz bagi pencerahan kepada kita. Baik. Terima kasih Ustaz Safri, Ustaz Tarmizi. Ini ayat yang soalan yang agak mencabar juga. Apakah api itu boleh jadi selamat juga buat diri kita? Yang ini saya kira sebenarnya ada beberapa pengajaran yang penting juga yang boleh kita tadabbur ataupun teladani daripada ayat ini. Yang pertama, bagaimana sebenarnya apa yang difikirkan secara logik oleh manusia apabila ada kita panggil ada intervention daripada ada
campur tangan daripada Allah Taala itu, dia akan merubah sifatnya. Kalau ikutkan sifat api ni adalah sifatnya panas, tetapi disebabkan kerana ada arahan Allah Taala. Sesuai dengan apa yang didengarkan oleh Ustaz Tirmizi tadi, ada arahan dalam ayat ni, maka api itu tadi boleh berubah menjadi sejuk, bardan. Dan yang paling penting sebenarnya dalam ayat ini adalah tentang perkataan wasalaman dan sejahtera. Kerana hari ini orang sejuk juga, tapi sejuk mati. Maknanya terlalu sejuk dalam aircon pun tak boleh, tak baik juga, boleh jadi semput, boleh jadi batuk. Bahkan kawan-kawan kita di luar negara yang tidak mempunyai shelter perlindungan, maka mereka boleh cedera ataupun mati kerana kesejukan. Lalu Allah Taala perincikan, sejuk ini bukan sejuk yang mematikan, bukan sejuk yang memudaratkan, tetapi salaman. Sebab itulah sebahagian mufassir juga, kalau tak silap saya, ada menyebutkan sejuk di sini bukan sejuk yang membinasakan dia, maknanya sejuk nyaman dan selamat. Wasalaman ala Ibrahim. Cuma poin saya pada perkataan salaman ni tadi, kenapa dikhususkan kepada Nabi Ibrahim, seakan-akan Nabi Ibrahim ni dia memang signifikan dengan salaman. Nabi Ibrahim pernah menyebutkan, dia kata wa ana awwalul muslimin. Masya-Allah. Awwalul muslimin, orang yang paling pertama yang menundukkan. Saya kira salaman ataupun muslim ini adalah menundukkan jiwanya kepada Allah Taala itu sendiri, sehingga kan tidak ada perkara yang boleh menggugat keimanan dia sekalipun digugat ataupun diancam dengan api ni tadi. Jadi disebabkan kerana kesejahteraan ini, maka Allah Taala berikan salamun ala Ibrahim pun ada, maknanya Allah Taala memberikan kesejahteraan ke atas Ibrahim. Yang kat sini kita tengok dia diuji dengan api, dan dalam perihal yang lain dia diuji dengan pelbagai, dengan keluarga, dengan ayah, dengan pelbagai lagi ujian, tetapi dia sejahtera kerana jiwanya sejahtera. Ini yang paling penting daripada ayat ini, dikhususkan kepada Nabi Ibrahim kerana Nabi Ibrahim adalah contoh Nabi yang mempunyai jiwa yang sangat sejahtera, menyerahkan jiwanya kepada Allah Ta'ala. Sekiranya kita sejahtera jiwa kita, maka Allah Ta'ala akan mengurniakan kesejahteraan kepada kita. Kena api pun tak ada masalah, diuji dengan PKP ke pandemik ke, tidak ada masalah, kerana jiwanya sejahtera. Dia tahu bagaimana nak handle kehidupan dia, kerana dia berpaksikan kepada keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Barangkali inilah mungkin dikhususkan kesejahteraan ataupun api itu tadi kepada Nabi Ibrahim, ujian yang mungkin tidak dikenakan kepada para nabi yang lain. Wallahu a'lam. Artinya doktor, Nabi Ibrahim ini diuji dengan api pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diuji dengan meninggalkan keluarga di Mekah kembali dan bolak-balik, diuji dengan penyembelihan anak pula, sedangkan api diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan berbagai ujian lain juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat Nabi Ibrahim. Saya kira ada penambahan juga bila Ustaz Safri sebut tentang diuji dengan apa, berbolak-balik itu tadi, ada beberapa elemen juga untuk Nabi Ibrahim. Yang pertama dia diuji dengan api, yang dia kedua diuji dengan tidak ada air, kan, maknanya di tanah Mekah itu tidak ada air. Kemudian yang ketiga dia diuji dengan besi, maknanya sikin tu kan, dia nak disembelihkan anak ada tu tadi. Jadi ada elemen-elemen ujian yang dikenakan kepada Nabi Ibrahim, tetapi dia sejahtera. Dia sejahtera, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa agak-agaknya rahsia yang boleh kita kongsikan kepada penonton semua, doktor, yang sehingga Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, ini soalan yang spontan. Secara spontan. Kita nak juga. Saya rasa itu sahaja. Maknanya ambil daripada perkataan salaman ni tadi ataupun aslama ni tadi, kerana jiwanya ataupun pengabdian dia hanya kepada Allah. Jadi disebabkan kerana pengabdian yang tinggi, jiwa yang sejahtera kepada Allah Taala, Allah Ta'ala memelihara dia dalam apa juga keadaan yang ditimpakan kepada dia. Diuji dengan anak ke, diuji dengan fizikal ke, diuji dengan api ke, semuanya akan selamat sekiranya dia kembali jiwanya sejahtera kepada Allah. Masya-Allah. Subhanallah. Innani minal muslimin. Itu adalah salah satu ucapan Nabi, anak Nabi Yaqub alaihissalam, sebab apa, mereka memiliki keturunan yang baik daripada Nabi Allah Ibrahim sehingga melahirkan zuriat saleh dan salihah, sebab baginda sentiasa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan baginda juga merupakan seorang ayah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang terakhir, doktor, pada muka surat 328, iaitu pada ayat 73. Dipersilakan Al-Fadil
Ustaz Tirmizi untuk membacakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Safri, yang bahagia Prof Dr. Ahmad Sanusi. Seterusnya tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian. Subhanallah, tabarakallah, seronok sangat ulang kaji pada hari ini. Alhamdulillah. Ayuh kita teruskan dengan ayat yang ke-73 di halaman yang ke-328. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ Allah. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar membuat kebaikan, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Doktor, pada ayat ini sangat menarik doktor. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fi'lal khairat. Sementara dalam fi'lal khairat itu Allah takhsiskan juga iqamis salah wa ita'iz zakat. Bukankah solat dan ita'iz zakat itu termasuk fi'lal khairat? Betul. Mungkin doktor boleh pencerahan kepada kita insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Safri, Ustaz Tirmizi. Yang ni perkara ataupun huraian ataupun perincian ataupun pemerhatian Ustaz Safri ni telah dihuraikan sendiri oleh Syekh Tantawi. Ya, yang mana Syekh Tantawi dia kata bila mana Allah Taala ataf, Allah Taala khususkan perlakuan umum fi'lal khairat, kelakuan kebaikan tu dikhususkan kepada solat dan zakat, adalah dia kata kerana idza solat afdalul ibadatil badaniyah. Kerana solat itu adalah sebaik-baik ibadat fizikal kita, sebaik ibadat tubuh badan kita. Wa amma zakah afdalul ibadatil maliyah. Sedangkan zakat itu adalah sebaik-baik amalan ataupun ibadat dari aspek harta benda kita. Jadi kat sini sebenarnya ada dua aspek yang menarik. Yang pertamanya Allah Taala khususkan fa'alal khairat, perlakuan kebaikan ini kepada solat dan zakat, kerana solat itu adalah sebaik-baik ibadat tubuh badan kita, manakala zakat adalah sebaik-baik amalan dari aspek harta kita. Dan juga saya suka untuk bawa kepada tuan-puan, sebenarnya solat ni kebaikannya banyak juga kembali kepada jiwa ataupun diri kita sendiri, manakala zakat lebih umum, lebih kepada sosial punya kebaikan, sosial punya keadilan, iaitu diberikan hak ataupun manfaatnya itu kepada masyarakat umum. Jadi kita tengok kan, maknanya solat kembali pada jiwa, maknanya zakat kembali kepada masyarakat. Jadi ada hablum minallahi hablum minan nas. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah sampai penghujung ulang kaji kita, iaitu pada muka surat 324 sampai 328. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ilmu yang kita bawa pada hari ini. Mudah-mudahan kita sentiasa mengingati kematian dan melakukan amal soleh, dan tidak boleh isti'jal, tergesa-gesa dalam kehidupan kita, agar kita menjadi insan yang bertakwa, menjadi insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan selamat dan mendapatkan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mempersilahkan Al-Fadilatul Doktor untuk membacakan doa. Ya. Tafadhal. Baik tuan-puan, mari sama-sama kita berdoa agar kita dikurniakan ataupun dijadikan, digolongkan dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah
ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minna minkum taqabbal ya karim. Kita nak ucap jazakumullahu khairal jazak kepada Fadilatul Prof Dr. Ahmad Sanusi yang sudi berkongsi ilmu kepada kita pada hari ini. Banyak sekali dapatan-dapatan ulang kaji kita pada hari ini. Dan juga tak lupa kepada Fadil Ustaz Safri, dan kita juga nak mengajak Prof sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan, untuk kita terus semarakkan wakaf kita dalam wakaf dan tabung gerakan Al-Quran, untuk kita terus menyebarkan Al-Quran kepada ummah, membumikan Al-Quran kepada seluruh masyarakat, melahirkan jilul Quran, generasi Al-Quran. Mudah-mudahan terus menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dikurniakan keampunan, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jazakumullah khairal jazak. Bahagia Profesor Doktor dan juga bahagia Ustaz Safri. Sama-sama. Dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, terus bersama dengan My Quran Time. Jangan lupa untuk ulang kaji pada ulangan pada malam ini dan juga pada besok pagi insya-Allah. Bertemu halaman baru besok insya-Allah. My Quran Time, baca, faham dan amal. Jumpa lagi.